Assalamualaikum, kembali lagi ke channel Siti Aisyah. Okey, hari ni saya ada ikan hiu. Sebenarnya kalau di Sabah dia akan panggil ikan hiu. Kalau di Semenanjung ataupun Melayu dalam kategori ikan jerung ya. Okey, ikan ni saya beli sebahagian badan ikan ni. Biasanya yang ni saya beli di pasar Kudat atau kampung halaman saya. Biasanya agak murah, sekilo dalam RM7. Tapi kalau di bandar agak mahal sedikit sebab di sana sangat jarang ya. Okey, ini adalah bahan tumis. Bahan asas lah, yang bahan utama dia serai. Serai ini saya lebihkan dua batang. Okey, kupas kulit dan just pecahkan serai itu. Yang kemudian halia, bawang merah 3 biji dan bawang putih 3 biji. Yang ini ialah daun basil atau bawing ya. Daun ni agak gelap sebab saya telah keringkan ya. Dan bawang merah, bawang putih siap kupas, halia serta serai. 2 batang serai dan cili padi ya. Okey, bawang merah, bawang putih dan cili padi siap ditumbuk lumat. Saya just tumbuk lumat. Dan kemudian halia just pecahkan dalam batu lesung. Serai juga. Dan kemudian saya cuma pakai serbuk kunyit ya. Lagi mudah sebab serbuk kunyit ini tidaklah pakai terlalu banyak. So saya guna serbuk kunyit. Okey, ini bahan tambahan tomato 2 biji. Sekiranya ada boleh tambahkan tomato. Dan yang ni adalah air bancuhan asam jawa. 1 sudu makannya air asam jawa ni. Asam jawa saya bancuh dalam air. Dan bila kita masak nanti janganlah masukkan biji dia tu ya. Kita tapiskan biji dia tu. Kita cuma mau ambil air asam jawa tu ya. Okey, setelah siap merebus ikan hiu ni selama 15 minit sampai dia punya isi ikan tu lembut, kita boleh kupas. Dan yang kulit dia ni agak liat ya. Liat ni agak kenyal, keras. So di bahagian permukaan ikan jerung ni, ikan hiu ni dia agak berpasir. So kita mesti, kalau kita bersihkan, kita mesti kikis dia dalam air ya. Alirkan air sebab dia ni macam pasir. So bila siap dibersihkan, kita boleh cari-cari ikut suka kita lah. Kita mau cari kecil-kecil, ceraikan daripada tulang. Dan yang ini ialah kulit dia tadi yang telah dibersihkan. Kulit dia ni agak kenyal. Kita boleh hiris-hiris ikut suka kita. Boleh hiris panjang, boleh hiris kecil-kecil ya. Boleh tengok. Untuk permukaan kulit ikan hiu ni dia agak liat ya, macam getah sedikit. Tapi kalau masak agak sedap, lembut. Dan bila kunyah-kunyah dia agak kenyal, lembut macam tu. Boleh tengok kan? Macam ni kita boleh hiris nipis-nipis. Setelah selesai menyiapkan kesemua bahan, kita boleh panaskan periuk untuk menumis ya. Kita masukkan, okey, minyak ni adalah anggaran sampai minyaknya yang betul-betul sesuai dengan banyak bahan tumisan kita tu ya. Maksudnya bawang kita seberapa banyak. So kita agak-agak lah minyak tu ikut suka kesesuaian yang kita mau ya. Kalau tidak suka banyak minyak, boleh kurangkan. Kemudian setelah kuali panas, kita mulai menumis bawang tadi ya. Kita tumiskan bawang sampai dia betul-betul naik bau. Wangi tumisan bawang tu. Kacau. Setelah siap sebati semua, kita boleh masukkan halia. Dan kemudian kita akan masukkan serai.
Kita tumiskan sekali ya. Kacau rata semuanya. Kemudian bolehlah kita masukkan daun basil ya, atau daun bawang. Bawang ni sangat banyak khasiat dia ya. Kamu boleh search Google sendiri dia punya kelebihan bawang. Okey, dia ni antibakterial. Maksudnya kalau kamu ada simptom-simptom demam ataupun selesma, dia boleh menyembuhkan. Daun bawang ni juga atau daun basil ni, dia aroma dia sangat wangi ya kalau masak tumis. Kalau resepi ni saya panggil resepi, kalau kami di Sabahan panggil sinagol ya. Okey, tadi kemudian kita akan masukkan serbuk kunyit 2 sudu kecil ya. Kemudian kita kacau sebati ke semuanya. Setelah itu kita masukkan garam secukup rasa. Kita masukkan dulu garam dalam 2 sudu kecil ya. Dan kemudian kita boleh masukkan setengah sudut kecil Ajinomoto ya, atau MSG. Kalau tidak suka, tidak perlu letak lah, just letak garam. Setelah semuanya sebati, dikacau sebati, kita boleh masukkan air asam jawa ya. Tidak perlu masukkan biji tu, asingkan ya. Kita just masukkan air asam jawa. Kemudian kita kacau dulu sampai bahan kesemuanya bercampur di dalam. Kemudian kita masukkan tomato. Actually tomato ni saya masukkan awal sebab saya mau rasa pati tomato tu bercampur di dalam ya. Kacau sebati dulu, kemudian kita api tu kita adjust sederhana ya, ataupun kecilkan api dan biarkan mendidih dahulu. Kita biarkan mendidih. Setelah siap mendidih seperti ini, barulah kita masukkan setengah sudu makan gula ya. Untuk masakan sinagol ni saya lagi suka kalau dia ada rasa asam, masin dan agak manis sedikit ya, supaya rasa dia tu seimbang. Dan kemudian selepas memasukkan gula, kita kacau dahulu, sebatikan rasa tu di dalam. Kacau. Oke, selepas kacau kita biarkan sekejap mendidih. Kemudian kita masukkan isi ikan tadi ya. Isi ikan yang telah kita rebus, kita masukkan ke semuanya. Okey, untuk sinagol, resepi sinagol saya ni, ini versi yang tidak berkuah ya. Dia jenis resepi yang kering tapi masih lagi lembab ya. Air asam tu dia serap dalam isi ikan. Yang ni ambil masa sedikit untuk masak, dalam beberapa, kita letak dalam 10 hingga 15 minit ya. Api, kecilkan api. Sebelum kecilkan api, kita kacau dahulu. Sebab mengapa kecilkan api? Yang ini saya mau kuah yang ini masih boleh nampak kuah dia kan. Saya mau bila kita kecilkan api dalam masa 15 minit, 10 hingga 15 minit, kita tutup, biarkan dia perlahan-lahan keringnya. Api kena betul-betul kecil biar dia masak slow ya, masak secara perlahan-lahan.
sampai air asam ni, bahan-bahan ni betul-betul menyerap dalam isi ikan. Sebelum kita tutup, kita pastikan rata dahulu isi ikan tu di dalam ya. Dan kemudian sudah selesai, barulah kita tutup dalam masa 10 hingga 15 minit. Kecilkan betul-betul api. Dan sebelum kamu kecilkan api dan tutup, kamu boleh adjust rasa ya. Mau lebih masin, boleh tambahkan garam. Kamu adjust rasa dia ikut cita rasa masing-masing ya. Dan kemudian tinggalkan dalam masa 10 hingga 15 minit. Okey, macam ni setelah nampak separuh kering, bolehlah masukkan lada hijau ya, lada hijau yang besar tu. Kalau tidak suka pedas boleh juga, tak perlu letak pun boleh, atau kamu boleh letak juga lada besar ya, cili merah tu. Okay, selepas kita memasukkan lada hijau tu, kita kacau dahulu, kasih seimbang rata di dalam bahan-bahan. Yang ni mulai kering, tapi yang ni kering dia masih berair tau, sebab kita masak dalam api yang kecil, so dia masih berair, masih ada air sedikit. Nanti kita akan kecilkan lagi api tu, kecil, betul-betul kecil, supaya air asam tadi, bahan-bahan tadi betul-betul menyerap dalam isi ikan. Okey, kemudian kita akan tutup dalam masa 5 minit biar mendidih sampai betul-betul kering, barulah kita hidang ya. Okey, biarkan dalam masa 5 minit macam tu. Pastikan api betul-betul kecil. Okey, macam ni dia sudah agak kering dan isi ikan pun sudah agak nampak hancur. Bahan-bahan pun sudah layu dan meresap ke dalam ikan ya. Okey, yang ni boleh dihidangkan sudah dan sudah siap. Sudah selesai masak ya. Okey, inilah hasilnya. Selesai dihidang. Dan untuk pengetahuan kamu, resepi sinagol ikan hiuk ni sangat-sangat sedap makan dengan, kita perahkan dengan limau kasturi beserta picitkan dengan cili padi ya. Sangat-sangat sedap. Ataupun sekiranya tidak ada limau, kamu boleh masukkan cuka ya, sedikit cuka, dan tambahkan sedikit cili padi. Gaul-gaul dan kemudian makan dengan nasi panas. Memang sangat-sangat sedap guys. Resep ini kamu boleh cuba juga dengan ikan pari ya, ikan pari ataupun ikan buntal ya. Sangat-sangat sedap. Okey, selamat mencuba. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Bye.